Selamat pagi, salam sejahtera. Tajuk hari ini ialah parut-parut Yesus. Parut-parut Yesus. Bacaan dari Galatia 6 ayat 6 sampai 18. Orang yang diajari firman hendaklah berkongsi segala yang baik dengan pengajarnya. Janganlah tertipu. Allah tidak dapat dipermainkan, kerana apa yang disemai oleh seseorang, itulah yang akan dituainya. Orang yang menyemai bagi hawa nafsu manusia akan menuai kebinasaan daripadanya. Manakala orang yang menyemai bagi roh akan menuai hidup yang kekal. Janganlah kita berjemu berbuat baik, kerana pada musimnya nanti kita akan menuai jika kita tidak berputus asa. Oleh itu, apabila ada peluang, kita haruslah berbuat baik kepada semua orang, lebih-lebih lagi saudara-saudara kita yang seiman. Lihatlah betapa besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang ingin menunjukkan diri baik secara lahiriah, merekalah yang ingin memaksa kamu bersunat semata-mata untuk menggelakkan diri mereka dianiaya kerana salib Yesus Kristus. Orang yang bersunat itu pun tidak memegang hukum Taurat. Tetapi mereka mahu kamu disunatkan supaya mereka dapat memegang dengan keadaan lahiriahmu. Tetapi aku sekali-kali tidak mahu bermegah dengan apapun kecuali salib Tuhan kita Yesus Kristus yang melaluinya dunia telah disalib kepadaku dan aku juga kepada dunia. Sebabnya sama ada bersunat ataupun tidak, tiada artinya. Menjadi satu ciptaan baru. Itulah yang penting. Bagi mereka yang hidup menurut hukum ini, sejahtera dan belas kasihan atas mereka dan atas Israel Allah. Akhir kata, janganlah sesiapa menyusahkan aku, kerana pada tubuhku ada paru-paru Yesus. Saudara-saudara, semoga kasih kurnia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai rohmu. Amin. Inilah firman Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Di tubuh kita atau di seseorang, kita selalu adalah tanda-tanda atau paru-paru. Ada orang yang ada tanda lahir. Tanda lahir, ada orang bila dia perlahan-perlahan jadi besar, jadi dewasa. Ini ada tanda yang boleh hilangkan. Tetapi ada tanda lahir tidak boleh dihilangkan dan ikut dia sampai dia meninggal. Ada orang lain, ini tanda lahir kita tidak boleh pilih. Ini sudah beranak, tanda lahir ada bersama dengan kita. Ada orang adalah tanda tatu. Ada tatu ialah mereka, ini pilihan mereka. Ada tatu dia ada sementara. Ini boleh dia tinggalkan setempuh masa saja. Ada tatu pun yang kekal. Dia selama-lama ini tatu ada bersama. Sekarang
Oh, biasalah ramai orang belia-belia pun adalah tatu. Ada orang dapat tanda, dia ada tajuk, ada pangkat, gelaran pangkat, sebab ada berunding dengan anugerah atau darjah atau pencapaian. Nah, ini dari luar. Ini adalah gelaran pangkat bersama dengan dia. Ada orang adalah tanda, ada senarai hitam. Kerana jenayah, tabiat buruk, kawan kaum jahat. Ini tanda ni ada paruh ni adalah yang kekal, adalah yang sementara. Kalau ini tanda ini bersama dengan kita yang baik, ini baguslah. Kita suka adalah ini tanda ke pangkat ke ini senarai ini yang baik. Tetapi kalau yang buruk, kita tidak sukalah. Tetapi ini berikut kita lama yang buruk. Susah kita hilangkan. Marilah kita lihat bacaan hari ini. Paulus tulis kepada gereja di Galatia. Galatia di sana ada ramai orang Yahudi dan Yunani bersama-sama. Tetapi Paulus mau beritahu, engkau sudah percaya, tetapi di dalam tubuh, di dalam kehidupan mereka ada perlawanan dengan nafsu manusia dengan roh Tuhan. Lawan di dalam tubuh mereka, penghidupan mereka. Paulus kata, di ayat 8 kata, orang yang menyemai bagi hawa nafsu manusia akan menuai kebinasaan daripadanya. Sebab dia kata, apa yang disemai oleh seorang, iaitu yang akan dituai. Engkau semai apa? Tuai apalah. Orang yang menyemai bagi roh akan menuai hidup yang kekal. Tetapi pada masa itu adalah kumpulan bersunat, ini parti bersunat. Mereka Kristian, dia nama Kristian, dia pergi mana-mana, dia memaksa ada orang bersunat. Tetapi Paulus kata, engkau sama saja bersunat atau tidak bersunat, sama saja, tak ada biasa. Dan penting sekali ialah seorang jadi penciptaan baru. Mereka buat begitu, itu parti bersunat buat mengapa? Sebab mereka takut mereka dianiaya. Mereka takut dianiaya sebab ada orang paksa dia paksa orang. Ini mereka mau, boleh kata mereka mau bawa ramai orang lain jadi halangan mereka. Tetapi hari ini kita lihat Paulus kata nafsu manusia dengan roh Tuhan. Menyamai bagi nafsu manusia menuai kebinasaan, melakukan perkara jahat, menganiaya salib Kristus, berkatan atau bersunat paksa, mereka jadi ciptaan lama. Tetapi menyemai bagi roh, mereka menuai kehidupan kekal, lakukan perkara yang baik, memuliakan salib Kristus, tidak perlu bersunat, jadi ciptaan baru. You lihat dua-dua ini, cara perbuatan yang sama. Mereka semai saja. Sama juga. Tetapi ini fokus mereka yang tidak sama. Ada satu fokus
atas nafsu manusia, satu fokus atas roh Tuhan. Orang kata, saya macam mana tahu mana satu yang betul? Saya tidak tahu. Saya buat sesahaja. Tetapi kita mesti mau belajar, mau faham, mau kembali kepada firman Tuhan. Biar firman Tuhan jadi pelita kepada kami. Kalau kita tidak, senang saja kita ikut pun jatuh di kelangan ini nafsu manusia. Kita tidak tahu. Kita kuat mau buat rajin buat yang kuat, tetapi ini keputusan ialah kebinasaan. Hei, macam mana? Macam mana tolong kita boleh keluar dari kebinasaan atau pergi kehidupan yang kekal? Ini ialah ramai orang yang tidak tahu. Tetapi hari ini kita mesti mau faham. Hari ini Paulus sudah beritahu, dia kata, apa yang engkau semai, ialah itu engkau yang dapat keputusan bertuaian saja. Dia mesti mau bukan perbuatan, cara perbuatan, bukan cara kerja, tetapi fokus pun penting. Kalau fokus yang betul, engkau boleh dapat berkat dari Tuhan, dari Roh. Ini jadi ciptaan baru, memuliakan salib Kristus. Ini perkara yang baik. Marilah kita lihat Yesus macam mana buat. Perbuatan dan sasaran Yesus. Kita lihat. Ini perbuatan dengan sasaran Yesus. Paulus ajarkan ayat 6, dia kata, orang yang diajari firman hendaklah berkongsi segala baik dengan pengajarnya. Yang pertama, berkongsi segala yang baik. Bukan saja guru berkongsi dengan murid. Murid mesti mau berkongsi dengan guru. Bukan murid sendiri dapat kebaikan cukup, tetapi mesti berkongsi. Lagi dia kata, kita harus berbuat baik kepada semua orang. Lebih-lebih lagi, ini ayat 10, saudara-saudara kita yang seiman. Untuk orang yang seiman, kita mau buat baik. Untuk orang bukan seiman pun mesti mau buat baik kepada semua orang. Kalau dia kata, ayat 9 kata, janganlah kita jemu berbuat baik. Kerana pada musimnya nanti kita akan menuai jika kita tidak berputus asa. Kalau kita berputus asa, kita boleh menuai. Ramai orang berbuat baik sedikit masa, nanti dia berhenti. Kalau berhenti, dia memang tidak boleh pergi tempat lain dapat ini tuaiannya. Ini sasaran Yesus. Dia kata perbuatan sama juga. Tetapi untuk Yesus ajar kita kata, kongsi perkara yang baik dengan orang lain. Semai perkara yang baik kepada orang lain. Lakukan perkara yang baik untuk orang lain. Di sini dia kata, kongsi perkara yang baik ialah ayat 6. Semai perkara yang baik ayat 7. Lakukan perkara yang baik ayat 10. Semua ada sasaran dia orang lain. Sebab Galatia 5 ayat 14 kata, untuk seluruh undang-undang dipenuhi dalam satu perkataan, Anda akan mengasihi jiran Anda seperti diri sendiri. Bukan sahaja kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, sepenuh tenaga, sepenuh roh, tetapi kita mesti mau mengasihi jiran seperti diri sendiri. Ini adalah Yesus. Kalau Yesus, ini sasaran Yesus untuk sendiri,
Dia tak payah turun dari syurga. Tak payah tinggalkan syurga. Ini semua kekuasaan syurga. Dia tak payah keluar dari sana. Sebab Yesus sasaran dia bukan untuk dia sendiri. Dia untuk kita, orang lain. Kedua, Yesus kalau dia untuk sendiri, dia tak payah mati di atas kayu salib. Mengapa dia mati di atas kayu salib? Dia senang. Boleh kata, saya jaga diri. Ini tidak hal. Ini manusia jatuh di dalam dosa. Ini hal manusia saja. Manusia jaga sendiri. Saya jaga saya sendiri. Saya tidak peduli. Tetapi tidak. Yesus, ini perbuatan dia dan sasaran dia fokus di atas orang lain. Ramai orang dunia. Di sini sama juga Paulus kata, inilah paru-paru Yesus di antara kita. Kita mesti ada orang lain. Ini orang lain. Ia jadi tajuk kita. Jadi pelayanan kita. Kita penting sekali. Ini tanda Yesus atau paru Yesus ialah kegembiraan. Kegembiraan Yesus adalah, dia pun ada kasih. Betul. Tetapi ini ekspresi dia ialah kegembiraan. Kegembiraan ialah in English adalah joy. J-O-Y, joy. Ini tanda Yesus. Ini betul-betul ialah paru Yesus. Paulus kata, saya sudah adalah di tubuh saya adalah paru-paru Yesus. Sebab saya adalah joy. Saya ada kegembiraan. Paulus selalu kata, gembira, lagi gembira, gembira, lagi gembira. Sukacita, lagi sukacita, sukacita, lagi sukacita. Dia kata, Petrus pun sama juga. Dia kata, bila adalah tekanan, bila adalah kesusahan, gembira saja. Ini gembira dari dalam. Ini joy dari dalam. Ini joy bukan ini kita ketawa saja. Tetapi ialah ini joy di dalaman. Ini joy, ya J ialah Jesus. Jesus, dia adalah Yesus. Ini joy kata, pentingan yang terutama ialah Yesus. Kita mesti ada worship Jesus. Ini worship dia saja. Kita mesti mau pentingkan Jesus, ikut firman Jesus. Yang kedua, orang lain lah. Orang lain. Others, orang lain. And why? Ialah diri sendiri. Yang akhirnya. Tetapi kalau ikutkan, kalau kita ikutkan nafsu manusia, ikutkan daging manusia, ini memang kita, Jesus, ya Yesus pertama. Kedua, saya sendiri. Sebab dalam doa kita selalu kita berkatkan saya, berkatkan anak saya, berkatkan. So selalu berkat sini, berkat sini, berkat sini. Dan saya saja, orang lain saya tidak faham, saya tidak tahu, saya tidak peduli. Saya berkat sini. Ini bukan joy. Joy ialah orang yang kedua. Yesus yang pertama, kedua orang lain. Kita mesti mau layan orang lain. Kalau semai bagi nafsu, hawa nafsu manusia, memang ada kebinasaan. Ini bukan joy. Semai bagi roh, ini joy. Ini adalah kehidupan yang kekal. Ini adalah ciptaan baru. Ini kegembiraan. Ia adalah tanda Yesus. Tanda Yesus. Tanda Yesus ialah Yesus yang pertama. Dia joy. Kegembiraan. Orang lain yang kedua. Dan kita yang ketiga. Saya berikan satu contoh, satu cerita. Saya baru pergi ke Turki. Saya ada pergi satu bandar. Ada bandar, dia ada joy banyak itu.
ini apa dia panggil? Itu spoon, sudu besar dia ada sudu besar. Ini sudu besar yang panjang. Bila saya lihat itu, saya sudah ingat satu cerita yang saya dengar lama-lama dulu. Saya ingat engkau pun sudah dengar, sudah ada dengar dulu. Cerita ini ialah dia kata di neraka dengan syurga yang sama juga. Di syurga ada ramai orang, di neraka pun ramai orang. Di syurga ramai orang, dia pun ada banyak makanan yang bagus. Di neraka pun ada ramai orang dan banyak makanan. Sama juga. Ada orang kata, oh neraka tak ada. Ini cerita ni kata neraka pun dengan ini syurga yang sama juga. Tetapi ada seorang dia melawat neraka, dia di syurga, dia kata, orang di syurga, ramai orang dan ramai makanan. Mereka sangat puas hati. Semua rasa kenyang. Semua rasa bagus. Bagus. Tetapi untuk neraka, orang-orang di neraka, ramai orang, tetapi semua kurus saja. Seperti mereka yang belum makan. Makanan banyak, tetapi mereka kurus. Mereka pun menangis, sedih. Mereka pun marah. Kurus saja. Tak puas hati. Tak ada makan. Mengapa? Seperti mereka yang sudah lapar. Berapa tahun yang tidak makan. Orang ini tanya malaikat. Malaikat, apa hal? Malaikat kata, oh, you lihat, ini di tangan mereka, dia adalah ikat, dua tangan, ikat dengan sudu besar. Ini sudu besar ada 2 kali ganda tangannya sampai panjangnya, sangat terpanjang. Di neraka, dia ada sudu dua pihak, 2 tangan pun ada sudu besar. Dia jaga diri. Semua orang ada makanan, dia makan, tak boleh sampai. Sudu sampai sini, tak boleh sampai mulut mereka. Dia mau buangkan makanan, tetapi tak boleh tangkap banyak dengan mulut. Sebab sudah lama mereka pun letih, mereka pun marah, pun bosan. Macam mana tak makan, tak boleh. Dia tak boleh makan. Sebab itu, ramai orang dia lihat seperti orang lapar, kurus, tak puas hati. Tetapi di syurga, tak sama. Mereka banyak kegembiraan. Sebab mereka ikutkan Alkitab. Ini dia kan kasihi jiran. Dia ada sudu besar, dia tak boleh makan, dia tak boleh layankan diri, dia layan orang lain. Saya layan engkau, engkau layan saya layan engkau, engkau layan saya. Kalau saya layan A layan B layan C layan D layan saya. Semua orang boleh layan. Dengan semua orang boleh dapat makanan. Senang saja. Sebab saat dia antara satu pelayanan antara lain. Mereka layan dia layan dia. Sebab itu mereka boleh puas hati, kenyang, mereka pun gembira. Sana tidak ada kegembiraan sebab mereka layan diri. Ini perbuatan yang sama, tetapi fokus dan tak sama. Fokus ada diikutkan hawa nafsu manusia, fokus sendiri. Ikutkan fokus atas orang lain. Sebab itu, ini kegembiraan ini, joy, ialah Yesus pertama, orang lain kedua. Dan kita diri sendiri yang akhir. Jangan risau, jangan takut. Memang engkau melayan orang lain melayan engkau. Saya kata, saya melayan A melayan B melayan C melayan D melayan E melayan saya. Semua orang pun dapat. Kalau di neraka, tak ada orang dapat. Semua orang melawan saja satu antara lain.
Saya harap ini ada tanda Yesus, mesti ada para Yesus mesti bersama dengan kita, dengan tubuh kita. Kalau ada dengan tubuh kita, kita tak takut apa tekanan, apa kesusahan, apa hal dan tak sampai, tetapi di dalaman adalah kegembiraan, sukacita, ini joy di dalam hati. Ini Yesus yang pertama, orang lain kedua, dan kita sendiri adalah akhir. Marilah kita doa. Tuhan yang Maha Kuasa, puji Engkau. Hari ini kami serah sendiri kepada Engkau. Selalu kami yang pentingkan di atas diri sendiri. Doa pun berkati diri sendiri. Kami mesti sendiri mau dapat. Semua penting pun diri sendiri. Ini ikutkan nafsu manusia. Tetapi kita sudah kerja keras, kerja kuat, tapi kami tidak dapat keputusan, sebab ini keputusan ini kita pun tidak mau. Ini adalah menuai kebinasaan, menuai perkara jahat, menuai kepaksaan, menuai jadi orang ciptaan lama. Tetapi kami mau menuai, menyemai bagi Roh. Tolonglah perbuatan kita, kerja kita, cara kerja kita mesti ikutkan fokus ya atas Roh, menuju Roh. Kalau menuju Roh, kita boleh menuai kehidupan yang kekal, menuai perkara-perkara yang baik, menuai jadi ciptaan baru, menuai kami ialah bersama dengan Tuhan. Ini pentingan ialah kita mesti kasihi jiran engkau, jiran kita seperti diri sendiri. Tolonglah kami serah sendiri, biar jadi murid Tuhan Yesus yang sudi melayani orang lain, jiran kita seperti diri sendiri. Dalam nama Yesus. Amin.